tuan. Tak mau dengar nasihat. Raja-raja ni tolak pandangan untuk mengambil bantuan daripada kerajaan Islam Morabitun untuk jaga bumi Andalusia. Tak peduli. Biar kita merebut siapa menang kalah pada muka. Tergadai negara kerana perebutan kuasa. Lalu inilah pemimpin yang menyesatkan umat. Akhirnya umat Islam, tentera salib datang menjajah. Bila tentera salib datang menjajah? Iaitu pada tahun 1496. Tutup kipas sejuk sangat. Jadi tentera salib menjajah 1496. Melaka jatuh 1511. Hampir tuan-tuan, kerajaan Islam Melaka tumbang selepas kerajaan Andalusia tumbang. Inilah tentera Salibiyah yang besar datang menjajah umat Islam. Bila tentera salib datang, apa berlaku? Dibunuh semua orang Islam. Dibunuh. Ada yang lari berhijrah ke mana? Lari berhijrah ke utara Afrika. Lari. Yang lari itu berjaya tubuh kerajaan Islam di Afrika. Ada yang tak lari, dibunuh. Ada yang tak sempat lari juga, bersembunyi di sebalik kota. Kota-kota yang masih kebal, ditutup rapat-rapat, tak keluar. Kami tak mau keluar daripada kota. Bila tentera salib menguasai bumi Andalusia, habis masjid-masjid bertukar menjadi gereja. Tukar jadi gereja, tuan-tuan. Sampai hari ini, sebahagian masjid jadi gereja. Dan umat Islam yang bertahan dalam kota tu takut nak keluar, takut nak buat apa. Lalu tentera salib offer. Kalau yang nak orang Islam nak hijrah, kami sedia kapal. Orang Islam nak hijrah, kami sedia kapal. Lalu sebahagian orang Islam percaya, sebahagian kata jangan percaya. Ini bohong ni. Tetapi ramai yang percaya. Lalu mereka beramai-ramai keluar daripada kota untuk menuju ke kapal. Apa yang berlaku? Mereka disembelih semuanya beramai-ramai. Asalnya selamat dah. Tapi sebab percaya, kata nak bawa hijrah ke luar lain, disembelih beramai-ramai. Peristiwa tu kapal. Kerana nak naik kapal. Sedangkan Tariq bin Ziyad mengambil alih kerajaan Spanyol ini juga sebab kapal. Apa sejarah Tariq bin Ziyad ni kita biasa dengar, tuan-tuan dan puan-puan. Tariq bin Ziyad ni bawa 7,000 bala tentera. Bila bala tentera berjaya naik ke darat, bila bala tentera Islam ni sudah berjaya naik ke darat, apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan? Tariq bin Ziyad mengarahkan bakar kapal. Waktu nak mula-mula tawan Andalusia tu, dibakar kapal. Lalu keluarlah kata-kata dia yang masyhur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ainal mufir? Kemana kamu nak lari? 7,000 bala tentera ni nak lari ke mana? Wal bahru min waraikum. Belakang laut, kapal tak ada dah. Wal adu amamakum, musuh di depan kamu. Falaisa lakum wallahi illa sidqu was sabru. Tidak ada lagi yang boleh bantu kita melainkan Allah. Dan hendaklah kita berpegang teguh dengan kebenaran dan bersabar dengan kebenaran. Bakar kapal. Nak lari terjun laut. Laut Mediterranean, Laut Atlantik. Lari. Tuan-tuan, akhirnya 7,000 bala tentera ni mengalahkan 100,000 bala tentera musuh. Kemenangan Islam sehingga tempat tu dikenali sebagai Jabal Tariq. Hari ini tukar nama Gibraltar. Sedangkan nama asalnya Jabal Tariq, puncak bukit yang dinaiki oleh Tariq bin Ziyad. Akhirnya umat Islam kalah juga kisah tentang kapal. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, peristiwa ni peristiwa yang cukup menyedihkan. Kita baru dengar zaman kemudian ni kisah orang Islam iaitu disembelih Bosnia Herzegovina.
Mari pula kena sembelih pula Rohingya. Mari pula dibunuh di Kashmir. Mari pula bunuh di merata-rata dunia di Palestin. Ni sejarah yang berlaku akibat pemimpin yang menyesatkan. Yang Nabi cukup bimbang, pemimpin yang menyesatkan ialah membawa bala bencana kepada umat Islam itu sendiri. Para jamaah yang dikasihi, itu adalah petikan daripada hadis yang pertama tadi, iaitu baginda bersebut tentang kebimbangan baginda pemimpin yang menyesatkan. Akhirnya malapetaka kepada seluruh umat Islam. Yang kedua, petikan hadis yang sama juga, kita lihat balik, baginda bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Iaitu akan ada, sentiasa ada di kalangan umat aku ini, iaitu golongan Islam yang akan mempertahankan kebenaran. Akan sentiasa ada gerakan Islam, jamaah Islam, umat Islam yang akan istiqamah mempertahankan kebenaran. La yaduruhum man yakhzuluhum. Yang golongan ini, pejuang-pejuang ini, mereka tidak hancur, tidak musnah kerana dikeji, diejek, difitnah. Ini adalah sifat golongan yang diserang, yang difitnah, yang diejek, yang dicela. Dia tak tumbang. Dia tetap teguh pendirian. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah datang keputusan Allah Ta'ala. Akan ada sepanjang zaman ini gerakan Islam, umat Islam yang akan istiqamah. Walaupun mereka ni mungkin tak menang, mungkin kalah sebagaimana orang Islam di Palestin tak menang-menang. Perjuangan umat Islam Hamas tak menang sampai hari ini. Walaupun mereka berada di pihak kebenaran, tapi mereka terus istiqamah, tak lari. Ramai orang Islam Palestin nak ajak masuk Malaysia, mari duduk Malaysia. Mereka kata tak mau. Biar kami mati di bumi Palestin daripada kami hijrah ke bumi Malaysia. Duduk Malaysia ni aman damai, tak ada siapa ganggu. Tapi mereka bersedia mati di bumi Palestin kerana mereka percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala, Islam akan mencapai kemenangan. Cumanya akibat daripada pemimpin yang menyesatkan ni, masalah pemimpin yang menyesatkan. Antara faktor kekalahan orang Islam di Palestin. Palestin sebelum dijajah oleh British. Palestin adalah di bawah empayar umat Islam Turki Osmaniyah. Sebelum itu Palestin berjaya dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, empayar Islam Abbasiyah. Setelah Palestin pernah ditawan pada 1099. Tahun 1099, Palestin pernah ditawan oleh tentera salib. Akhirnya berjaya dibebaskan semula oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Palestin jatuh sama juga dulu kerana perebutan kuasa, pergaduhan antara pemimpin-pemimpin yang sesat lagi menyesatkan. Dan mula-mula sekali yang membuka bumi Palestin daripada tentera Rom adalah di zaman Khalifah Umar Al-Khattab. 560 Masihi berjaya pasukan Saidina Umar Al-Khattab dipimpin oleh bala tentera panglimanya untuk mengambil alih, memerdekakan bumi Palestin, Baitul Maqdis daripada Rom Kristian. 560. Jatuh balik Palestin 1099. Saidina Sultan Salahuddin Al-Ayyub ambil balik 1217. Lama. Umat Islam Palestin merdeka lama. Hampir 800 tahun. Sebagaimana umat Islam di Sepanyol. Tetapi kembali dijajah oleh British pada tahun 1947.
selepas daripada Perang Dunia yang Pertama. 1947, apa yang berlaku? British keluar daripada Palestin, serah wilayah Palestin kepada pendatang Yahudi yang sudah datang sejak 1917, datang, mereka jadi ramai. Bila mereka sudah kuat, 1948 mereka mengisytiharkan negara Haram Israel yang diiktiraf oleh PBB sampai hari ini. 1948. Hari ini 2020. Sudah 103 tahun Palestin dijajah, tuan-tuan. Bumi Malaysia ni, alhamdulillah, semenanjung tanah Melayu, kita merdeka 1957. Sabah Sarawak 1963. Maka menjadi kewajipan kepada kita setelah bebas daripada penjajah yang berkulit putih, jangan kembali dijajah oleh penjajah yang berkulit sawah matang tapi jiwa penjajah. Apatah lagi dijajah oleh mata sepet. Tuan-tuan kena faham. Umat Islam walaupun minoriti sekalipun, kita kena ada kuasa. Kita ambil contoh Sabah Sarawak, tuan-tuan. Sarawak majoriti orang bukan Islam rakyat, tetapi kuasa politik umat Islam. Orang Islam 30%. Kuasa politik Sarawak orang Islam. Samalah baru ni, tuan-tuan, kuasa politik orang Islam Sabah walaupun mereka ramai orang bukan Islam. Ni nak kena jaga, tuan-tuan. Kesatuan umat Islam kena jaga. Islam bila memimpin, dia takkan buat zalim pada orang kafir. Sejak dulu sampailah hari ni, sampai hari kiamat, kerajaan Islam dia takkan buat zalim pada orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam ada hak dia. Saya sebut dah dulu, tuan-tuan, di Pulau Pinang. Siapa pegang kerajaan? Orang bukan Islam. Sedangkan majoriti adalah penduduk majoriti orang Islam. Penduduk majoriti orang Islam, pemimpin orang kafir. Kenapa jadi begitu? Sepatutnya pemimpin Pulau Pinang ni orang Islam. Sejak tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Tetapi dia ambil alih orang yang bukan Islam. Majoriti pengundi orang bukan Islam. Apa ni? Rakyat majoriti orang Islam, pengundi majoriti orang bukan Islam. Itu ni masalahnya. Orang Islam buat tak tahu soal politik. Kita baca kitab hadis politik ni, tuan-tuan perempuan, sebab dia soal kewajipan. Kita bincang dalam masjid ni soal kewajipan semayang, soal kewajipan puasa, kewajipan tutup aurat. Kena ingat, tuan-tuan, soal kewajipan memerintah negara adalah satu tanggungjawab yang kita tak boleh serah pada orang bukan Islam sewenang-wenangnya. Ini tanggungjawab. Melantik ketua negara sebuah negara Islam hukumnya wajib. Melantik ketua negara hukum dia wajib, fardu kifayah. Kalau kita buat tak tahu, seolah-olah kita sedang membiarkan jenazah ini tidak dikebumikan, biar orang kafir uruskan. Sedangkan tu tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab orang kafir urus jenazah sahabat kita. Kalau sahabat kita ni meninggal, kita tak urus, rasa berdosa. Ini kan pula jawatan ketua negara. Orang Islam tak mahu urus, biar pada orang kafir. Kita meninggalkan kewajipan fardu kifayah. Kita duk terpahat dalam kepala, fardu kifayah ni urus jenazah. Meniaga ayam fardu kifayah. Buka klinik fardu kifayah. Jadi engineer fardu kifayah. Jadi pelukis plan fardu kifayah. Fardu kifayah ni luas, tuan-tuan. Bukan hanya urus jenazah.
Termasuk fardu kifayah yang perlu kepada gabungan umat Islam adalah melantik ketua negara Islam yang adil, yang memimpin umat, tidak menyesatkan umat. Kewajipan atas kita. Kesimpulan yang dibuat oleh Tuan Guru pengarang kitab yang terakhir sebut. Saya sebut kesimpulan apa yang Tuan Guru kita sebut dalam kitab. Dia sebut apa? Atas dasar itu. Tuan Guru kita sebut dalam kesimpulan dia nombor 8. Atas dasar itu, pemilihan kepimpinan Muslim bukan perkara kecil. Ia adalah pemilihan bagi memelihara agama. Memilih pemimpin ni, kita nak pilih pemimpin yang nak jaga agama, hifzuddin. Bukan benda main-main. Tersalah dalam memilih pemimpin akan membawa kepada fitnah yang lebih dahsyat daripada Dajjal yang Nabi SAW bimbang. Salah pilih pemimpin yang menyesatkan. Yang Nabi bimbang, nanti takut sebagaimana baginda bimbang Dajjal, baginda bimbang pemimpin yang menyesatkan umat. Oleh demikian, menjadi kewajipan kepada kita semua umat Islam bersatu hati, ya. Walaupun kita boleh berbeza pendapat dalam banyak perkara, maka kita cari titik pertemuan, titik penyatuan, titik persamaan supaya kita teguh. Jangan kita jadi Sepanyol nombor 2. Jangan kita jadi Palestin nombor 2. Jangan kita jadi Kashmir nombor 2. Jangan kita jadi negara-negara Islam yang telah kembali dijajah setelah merdeka. Kita tidak mahu Malaysia ini kembali dijajah oleh sesiapa pun, melainkan dipimpin oleh umat Islam yang adil, insya-Allah. Ni semangat kemerdekaan, semangat kita sayang kepada agama, sayang kepada negara. Kena jaga elok, tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah sedikit perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan keteguhan dalam pemikiran kita dan juga hati kita untuk sama-sama menjaga agama dan menjaga negara. Sekali dua-dua. Bukan jaga agama, hukum hakam je. Negara pun wajib dijaga. Sebahagian daripada hukum agama adalah menjaga negara. Wallahu a'lam. Akhir, tuan-tuan, macam biasalah, tuan-tuan, pihak kami sekolah ni perlukan juga bantuan dari tuan-tuan puan. Sedikit sebanyak pun tak ada masalah. Kita sama-sama bagi sumbangan sikitlah. Baru ni pula COVID-19 memang kena bayar gaji. Yuran kutik 1/3 gaji bayar semua. Dapatlah subsidi upah tapi tak dapat lagi. 61,000 bayar gaji 3 bulan. Subsidi upah yang per keso tu tak dapat lagi. Dia kata, tak dapat je lah, jenuh lah. Habis duit yuran tahunan, kena top up balik. Jadi kita sama-samalah menjaga umat Islam, tolong menolong atas dasar takwa dan kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.